Pada suku ketiga 2020, ekonomi Malaysia menguncup 2.7% berbanding penurunan 17.1% pada suku kedua 2020. Secara umumnya, ini adalah kesan daripada kebanyakan aktiviti ekonomi dan sosial yang telah kembali aktif dan beroperasi dengan mengamalkan pematuhan ketat prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Secara keseluruhannya, ekonomi Malaysia merekodkan pertumbuhan negatif 6.4% bagi tempoh Januari hingga September 2020 berbanding 4.6% bagi tempoh yang sama pada tahun lepas. Dari segi pengeluaran, kesemua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif kecuali pembuatan. Sektor perkhidmatan menyusut kepada 4.0% berbanding negatif 16.2% pada suku tahun sebelumnya disebabkan oleh penurunan dalam kesemua subsektor. Makanan dan minuman dan penginapan serta pengangkutan dan penyimpanan telah menyumbang kepada penyusutan yang lebih kecil dalam sektor ini. Sektor pembuatan melonjak 3.3% berbanding negatif 18.3% pada suku tahun sebelumnya. Prestasi memberansangkan sektor ini didorong oleh produk elektrik, elektronik dan optikal dan minyak dan lemak daripada sayuran dan haiwan dan prosesan makanan dan petroleum, kimia getah dan produk plastik. Ini selaras dengan pemulihan prestasi industri berorientasikan ekspor. Sektor pertanian menyusut perlahan 0.9% yang dipengaruhi oleh penyusutan subsektor perikanan, perhutanan dan pembelakan dan getah. Subsektor kelapa sawit juga menjadi penyumbang kepada pertumbuhan keseluruhan sektor ini dengan mencatatkan pertumbuhan sederhana pada suku tahun ketiga 2020. Sektor pelombongan dan pengkuarian dan pembinaan menguncup lebih perlahan masing-masing pada negatif 6.8% dan negatif 12.4%. Dari segi perbelanjaan, prestasi didorong oleh perbelanjaan penggunaan akhir swasta dengan penyusutan lebih kecil pada 2.1%. Prestasi ini dipengaruhi oleh perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan, restoran dan hotel dan hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah. Selain itu, perbelanjaan keperluan asas makanan dan minuman bukan alkohol, perumahan dan utiliti dan komunikasi kekal mengukuh. Selanjutnya, pembentukan modal tetap kasar menyusut perlahan pada negatif 11.6% pada suku tahun ini. Manakala perbelanjaan kerajaan meningkat kepada 6.9% daripada 2.3% pada suku lepas. Ekspor bersih meningkat 21.9% berbanding pertumbuhan negatif 2 digit iaitu negatif 38.6% pada suku lepas. Pertumbuhan ekspor bersih ini disebabkan oleh penurunan lebih kecil pada ekspor dan import barangan dan perkhidmatan. Sekarang kita beralih kepada prestasi statistik imbangan pembayaran. Pada suku ketiga tahun ini, imbangan akaun semasa Malaysia, current account balance, merekodkan lebihan lebih tinggi iaitu sebanyak RM26.1 bilion didorong oleh prestasi ketara pada ekspor barangan dan lebihan pada pendapatan sekunder. Ekspor barangan menyumbang 91.2% kepada keseluruhan ekspor, manakala peratus sumbangan ekspor perkhidmatan menurun kepada 8.8% daripada 17.8% pada suku tahun ketiga 2019. Lebihan current account balance yang lebih tinggi terutamanya adalah disebabkan oleh peningkatan ekspor bersih barangan yang meningkat kepada RM41.5 bilion. Ekspor barangan mencatatkan RM
204.9 bilion berbanding RM165.2 bilion pada suku tahun sebelumnya. Di samping itu, pendapatan sekunder buat pertama kalinya merekodkan lebihan sebanyak RM7.1 bilion setelah defisit berterusan sejak tahun 1994. Pada suku ini, pendapatan sekunder mencatatkan terimaannya lebih tinggi iaitu sebanyak RM14.3 bilion. Defisit perkhidmatan berkembang kepada RM13.3 bilion berbanding RM12.5 bilion pada suku sebelumnya. Berikutan aktiviti perjalanan yang terus merosot dengan ketara disebabkan penutupan sempadan bagi aktiviti pelancongan, perjalanan yang merupakan penyumbang utama kepada perkhidmatan mencatatkan defisit yang lebih tinggi iaitu sebanyak RM3.5 bilion. Trend yang sama juga dilihat pada pengangkutan yang mencatatkan defisit lebih tinggi sebanyak RM6.9 bilion pada suku ini. Ini disebabkan oleh penurunan ekspor bagi penumpang udara pada RM24.6 juta berbanding RM2.5 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Akaun kewangan pada suku ini secara konsisten telah mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM35.2 bilion berbanding RM19.8 bilion pada suku lalu disebabkan aliran keluar dalam pelaburan portfolio yang lebih tinggi. Aliran keluar yang besar ini ditambah dengan pembelian portfolio bukan residen yang lebih tinggi dan penjualan equity security oleh bukan residen. Pelaburan langsung asing FDI menunjukkan aliran keluar bersih RM0.8 bilion pada suku ini setelah mencatatkan aliran masuk berterusan semenjak 2010. Aliran keluar FDI pada suku ini terutamanya adalah ke Netherlands, United Kingdom dan Cayman Islands yang secara terperincinya dalam sektor pembuatan dan pelombongan. Pelaburan langsung di luar negeri DIA berkurangan kepada RM2.2 bilion daripada RM3.5 bilion disebabkan oleh pelaburan equity yang lebih rendah. Sektor utama DIA adalah kewangan, pembuatan dan maklumat dan komunikasi yang disalurkan ke Canada, Cayman Island dan United Kingdom. Kedudukan Pelaburan Antarabangsa Malaysia IIP merekodkan kedudukan aset bersih yang lebih tinggi sebanyak RM82.5 bilion daripada 57.3 bilion pada suku sebelumnya. Rizab antarabangsa menurun kepada RM436.4 bilion berbanding RM443.0 bilion pada suku sebelumnya.